Yang kami adalah angkatan kami sementara saya tunggu sembahyang Isya, kita tengok dulu beberapa potong ayat Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, kita selepas solat Isya kita baca surah Al-Mulk. Jadi ada baiknya bagi saya untuk berkongsi dengan tuan-tuan sedikit tafsiran berkaitan dengan surah Al-Mulk. Mudah-mudahan selain daripada kita membaca, kita juga dapat memahami maknanya, kehendaknya, dan insya-Allah kita dapat beramal dengan apa yang terkandung dalam surah Al-Mulk. Tuan-tuan, sebelum kita beri makna dan tafsirnya, saya nak baca beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan kelebihan surah Al-Mulk. Tuan-tuan, selain daripada apa yang kita baca itu, kita juga nak tahu kelebihan-kelebihan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Antaranya satu hadis Nabi yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna suratan fil Qur'ani 30 ayat syafa'at li sahibiha hatta ghufira lahu. Tabarakalladzi biyadihi al-mulk." Akhrajahu Imam Ahmad. Kata Rasulullah, sesungguhnya ada satu surah di dalam Al-Quran yang mengandungi 30 ayat. Surah ini akan memberi syafaat kepada pengamal-pengamal sehinggalah dia diampunkan dosanya, yaitu surah Tabarakalladzi biyadihi al-mulk. Tuan-tuan, Allah, surah Al-Mulk diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat kepada orang yang membaca dan mengamalkan tuntutan-tuntutan Allah dalam surah Al-Mulk. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Suratun fil Quran khasamat an sahibiha hatta adkhalatul jannah. Tabarakalladzi biyadihi al-mulk." Satu surah di dalam Al-Quran yang surah ini akan membela orang yang mengamalkannya. Bermakna surah Tabarakalladzi ini akan menjadi peguam bela kepada orang yang membaca dan mengamalkannya ketika mana kita berada di padang mahsyar. Di padang mahsyar ini, tuan-tuan, seolah-olah kita dimasukkan dalam mahkamah. Kita akan diadili dan peguam belanya adalah salah satu daripadanya adalah suratul Mulk. Surah Al-Mulk ini akan membela orang yang membaca dan amalkannya sehinggalah pengamal suratul Mulk ini dimasukkan ke dalam syurga, hatta adkhalatul jannah, sehinggalah dia dapat memasukkan dengan memberi syafaat ke dalam syurga. Itu yang kedua. Yang ketiganya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila melihat seseorang itu membaca surah Al-Mulk, apa kata Nabi? Hiyal mani'ah. Surah Al-Mulk itu adalah Al-Mani'ah. Al-Mani'ah maksudnya menghalang seseorang itu daripada masuk neraka. Jadi selain daripada surah ini namanya Al-Mulk, nama dia juga Al-Mani'ah. Tuan-tuan,
surah Al-Mulk ada banyak namanya. Yang banyak nama ni tuan-tuan nak menunjukkan keistimewaan. Kalau ada banyak nama, ini adalah orang yang istimewa, orang yang disanjung, orang yang dihormati. Begitu juga Al-Quran, beberapa surah pilihan dia ada beberapa nama. Bermakna surah ini ada beberapa kelebihan. Jadi surah Al-Mulk ini kata Nabi, dia mani'ah, dia menghalang daripada seseorang itu yang mengamalkannya daripada masuk neraka. Wahiyal munjiyah, dan dia juga merupakan penyelamat. Tunjihi min azabil qabr, akan menyelamatkan pengamalnya daripada kena azab kubur. Kubur yang tuan-tuan kita semua akan menghuni kubur. Kubur ini dia ada dua. Satu na'im, nikmat, yang keduanya azab, siksaan. Jadi di antara cara untuk menghalang azab kubur itu adalah kita mengamalkan suratul Mulk. Kan kita baca kepada si mati, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan. Ya Allah, Engkau jadikanlah kubur si mati ini syurga, taman di antara taman-taman syurga. Wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Jangan Engkau jadikan lubang kubur ini sebagai jurang di antara jurang api neraka. Di surah ini kata Nabi, hiyal munjiyah, menyelamatkan, tunji seseorang itu daripada azabil qabr, daripada terkenanya azab kubur. Hadis yang seterusnya berkaitan dengan fadilat suratul Mulk daripada Jabir radhiyallahu anhu. Kata Jabir, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra'a alif lam mim tanzil wa tabarakal ladzi bi yadihi. Kata Jabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tidak akan tidur sehinggalah dia membaca dua surah. Tuan-tuan, kita tak akan tidur selagi kita tak khatam WhatsApp. Mulai hari ini kita tak akan tidur selagi mana kita tak baca dua surah. Yang pertama alif lam tanzil, iaitu surah As-Sajdah. Yang keduanya suratul Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk. Dan kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas seorang sahabat Nabi, sepupu Nabi yang alim, dia pernah berkata kepada seseorang lelaki, ala tuhfaku bi hadisin tafrah bi. Adakah kamu nak aku nak menceritakan kepada kamu satu hadis yang kamu dengar hadis ini kamu akan gembira? Kata lelaki ini, bala, ya, aku nak dengar apa hadis tersebut. Maka kata Ibnu Abbas, iqra tabarakalladzi, hang bacalah surah tabarakalladzi. Selepas hang baca, wa 'allamaha ahlaka, hang ajak pula surah Al-Mulk ini kepada ahlak, keluarga kamu. Tuan-tuan baca di sini, balik di rumah baca pula dengan isteri. Kalau nak buat sekali, bawa dia main-mayangan. Kalau kita saja, kata Ibnu Abbas, wa 'allamaha ahlak, selepas hang baca, hang ajak pula keluarga hang. Wa jami'a waladak, dan seluruh kaum keluarga. Wa sibyana baitik, dan juga anak-anak kecil yang berada di rumah engkau juga ajakkan surah itu. Sebab apa? Sebab fadilatnya begitu besar. Fa innaha al-munjiyah, surah ini merupakan surah yang akan menjadi penyelamat. Wal mujadilah, tujadilu aw tuqasimu yawmal qiyamah 'inda rabbiha liqari'iha. Surah ini juga dia akan menjadi pembela kepada pembacanya pada hari kiamat di sisi Tuhannya. Dan surah ini juga akan menuntut kepada Allah
supaya menyelamatkannya daripada siksaan neraka. Jadi selamat daripada siksa kubur. Surah ini pula dia akan tuntut kepada Allah supaya selamatkan pembaca dan pengamal daripada azab neraka. Dan juga wa tunji biha sahibiha an min azabil qabr, selamatkan dia daripada siksaan kubur. Kata Ibn Abbas, sebab itulah surah ini pernah dipesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la wajidtu annaha fi qalbi kulli insanin min ummati. Aku inginkan surah ini, surah Al-Mulk ini ada dalam dada setiap insan daripada umat ini. Bermaksud apa? Nabi inginkan umatnya menghafal surah ini. Tuan-tuan, secara tak langsung kalau kita baca setiap malam dengan bacaan yang perhati betul-betul, bacaan betul-betul, insya-Allah kita akan terhafal dengan sendirinya. Tuan-tuan, itu ada 5 hadis kelebihan surah Al-Mulk. Mudah-mudahan kita akan mengamalkan surah ini, menjadikan satu amalan sehingga kita berada di penghujung usia kita. Jadi suratul Mulk, tuan-tuan, ini tuan-tuan apa ini? Apa yang kalau tuan-tuan tak apa nak itu, kalau ada pun tapi saya yakin yang percaya tuan-tuan dah hafal surah ini. Saya akan tafsir surah-surah yang tuan-tuan hafal ya. Tuan-tuan tak hafal, saya tak akan tafsir. Jadi tuan-tuan, suratul Mulk ini, Al-Mulk maknanya kerajaan. Al-Mulk maknanya kerajaan. Di antara kandungan suratul Mulk ini yang diturunkan di kota Makkah yang mengandungi 30 ayat, surah ini kandungan utamanya dia menitik beratkan tentang prinsip akidah, iaitu mengisbatkan kewujudan, kebesaran, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Surah ini menitik beratkan prinsip akidah. Yang kedua, surah ini juga dia membawa bukti-bukti keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah ini juga tuan-tuan, dia memberi maklum, dia memberi beberapa maklumat yang mesti kita iman, mesti kita percaya sungguh-sungguh, iaitu tentang Yaumul Ba'ts, tentang hari kebangkitan. Ini adalah 3 kandungan utama yang Allah Subhanahu wa ta'ala kemukakan dalam suratul Mulk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihi. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya akan terjemahkan satu-satu perkataan supaya tuan-tuan kenal perkataan dan tuan-tuan boleh tahu perkataan itu maknanya apa. Sebab di dalam Al-Quran perkataan yang sama berulang. Perkataan yang pertama tabaraka. Tabaraka maknanya maha suci dan maha berkat. Daripada perkataan baraka yang membawa maksud berkat. Maksud berkat daripada perkataan baraka, perkataan berkat digunakan dalam bahasa Melayu. Jadi tabaraka itu perkataan isim mubalaghah. Ini bahasa Arab ni. Ingat ni buat saya faham. Isim mubalaghah. Isim mubalaghah ni kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu, kebiasaannya kita menggunakan 2 perkataan. Maha ataupun amat. Jadi tabaraka ni maha ataupun amat berkat. Siapa dia? Allazi, yang perkataan allazi selalu berulang dalam Quran. Ingat tuan-tuan, allazi maknanya yang merujuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci lagi maha berkat Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala,
biyadihi. Biyadihi itu tuan-tuan, dia ada 3 perkataan. Perkataan yang pertama bi, perkataan yang kedua yadi, yang ketiga hi. Bi maknanya dengan, yadi maknanya tangan, hi maknanya nya. Dengan tangannya itu makna perkataan. Tetapi ulama mentakwilkan perkataan yadi, perkataan yadu dengan kuasa. Di bawah kekuasaannya. Apa bawah kekuasaan Allah? Al-mulk, kerajaan. Wa huwa, dan dia ala atas kulli, setiap syai'in, sesuatu, qadirun, maha kuasa. Qadir, maha kuasa. Kita panggil apa qadir? Qadir. Ini bukan qadir, qadir, maha kuasa. Maha juga tuan-tuan, dia adalah isim mubalagh yang melebihi, siapa-siapa pun tidak boleh melawan. Jadi itu makna perkataan. Makna mafhumnya, maha berkat serta maha tinggi kelebihan Allah yang menguasai segala kerajaan dunia dan akhirat, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ini adalah ayat yang pertama di mana Allah Subhanahu wa taala mengagungkan dirinya dalam rangka untuk memberi pengajaran dan panduan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengagungkan dirinya, dan Allah Subhanahu wa taala juga memberi maklum bahawa dialah yang menguruskan semua makhluknya. Allah lah yang menguruskan semua makhluknya. Allah menggunakan perkataan qadir, maha berkuasa. Segala ciptaan yang Allah ciptakan, Allah lah yang mengurusnya mengikut kehendaknya. Allah Subhanahu wa taala memaklumkan kepada kita bahawa Allah memiliki kuasa yang maha sempurna. Allah boleh memuliakan seseorang, Allah boleh menghinakan seseorang dengan kuasanya, Allah boleh menyenangkan seseorang, Allah boleh memiskinkan seseorang dengan kuasanya. Jadi tuan-tuan, tidak ada sesiapa pun yang boleh mempertikaikan kehendak Allah, yang boleh mempertikaikan undang-undang Allah, yang boleh mempertikaikan hukum Allah, yang boleh mempertikaikan kebijaksanaan dan keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, perkataan tabaraka yang saya menghabaq tadi, makna dia adalah maha suci, maha berkat. Dan perkataan tabaraka ni tuan-tuan membawa maksud kesempurnaan, kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah perkataan tabaraka ini tidak boleh diguna selain daripada nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, secara ringkasnya ayat yang pertama ini Allah Subhanahu wa ta'ala nak habaq kepada kita 3 perkara asas. Yang pertamanya, Allah Maha Agung. Yang keduanya, Allah Maha berkuasa mentadbir segala ciptaannya, sama ada di langit maupun di bumi, sama ada dunia maupun akhirat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai kuasa yang mutlak. Tuan-tuan, kerajaan Allah adalah kerajaan yang mutlak. Dia akan hafal ayat yang seterusnya tentang kekuasaan dan kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala ada pada ayat yang seterusnya. Pada ayat yang seterusnya, allazi, tuan-tuan, jumpa lagi tu allazi. Mana apa? Mana apa ni? Ya, tuan-tuan, kami ingat. Allazi maknanya yang. Khalaqa, yang ini merujuk kepada Allah. Dialah Allah yang khalaqa,
menciptakan. Menciptakan apa? Al-maut wal hayat. Al-maut, kematian, wal hayat, kehidupan. Apa tujuan Allah ciptakan dua makhluk ini? Al-maut wal hayat adalah liyabluwakum, supaya yabluwa, menguji, kum akan kamu, supaya Allah menguji kamu, ayyukum, yang siapakah yang di antara kamu ahsanu amala, ahsanu, yang lebih baik amalan, wa huwa, dan dialah al-aziz, yang maha perkasa, al-ghafur, yang maha pengampun. Jadi itu makna perkataannya. Makna mafhumnya, dialah yang menjadikan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih banyak amalan, yang lebih baik amalannya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Di tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanda kekuasaan Allah yang pertama yang disebut dalam ayat ini adalah allazi khalaqal mauta wal hayat. Allah lah yang menjadikan al-maut dan al-hayat. Sebab apa Allah Subhanahu wa taala sebut maut baru hidup? Kita hidup dulu ke mati dulu? Tuan-tuan. Sebab apa di sini Allah sebut mati dulu baru hidup? Kata ahli tafsir, ini adalah bagi tujuan untuk manusia ini mengingati mati. Tidak apabila disebut mati baru hidup, mendorongkan kita ini supaya kita ingat mati dengan kita mengerjakan seberapa banyak amalan-amalan. Yang kedua, kata ulama, sebab apa sebut al-maut baru al-hayat? Kerana al-maut ini membawa maksud tiada. Mati maksudnya tiada. Manusia ni asalnya tiada, baru ada, kemudian ditiadakan, kemudian diadakan. Surah Al-Baqarah menyebut kaifa takfuruna billah. Bagaimanakah kamu ingkar kepada Allah wa kuntum amwat, sedangkan kamu mati. Sedangkan kamu mati sebelum kamu hidup, kamu tak ada lagi. Kamu masih lagi berada di sebelum alam dunia ni, kamu masih lagi berada di alam roh. Kamu tak ada lagi di alam dunia ni. Selepas itu, selepas kamu tiada, fa ahyakum, Allah pun menghidupkan kamu dengan dilahirkan oleh ibu kamu di alam dunia ini sampai satu tempoh yang ditetapkan oleh Allah. Summa yumitukum, kemudian Allah mentiadakan kamu dengan Allah mematikan kamu. Selepas itu summa yuhyikum, Allah kembalikan, menghidupkan kamu bagi tujuan summa ilaihi turja'un, kepada adalah kamu semua akan dikembalikan untuk dihitung segala amalan yang kamu lakukan. Jadi tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala menyebut al-maut wal hayat. Perkataan al-maut ini tuan-tuan membawa maksud kematian. Apabila turunnya satu ayat, kullu man 'alaiha fan, segala yang ada di muka bumi akan binasa. Semua yang ada ciptaan Allah, makhluk Allah yang ada di atas muka bumi ini semuanya akan binasa, semuanya akan mati. Yang tinggal apa? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tinggal hanyalah, yang kekal hanyalah zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran, yang mempunyai kemuliaan. Apabila turunnya ayat kullu man 'alaiha fan, turun ayat ini, apa kata malaikat? Malaikat kata apa? Halaka ahlul ardi. Halaka ahlul ardi. Malaikat kata binasalah penduduk bumi. Maka Allah turunkan satu lagi ayat. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Bukan sahaja penduduk bumi saja yang akan dibinasakan, yang akan dimatikan,
Bahkan kullu syai'in, setiap sesuatu semuanya halidun, semuanya akan binasa, semuanya akan mati, illa wajhah, melainkan zat Allah Subhanahu wa taala. Turunnya ayat ini malaikat, fa ayqanat al malaikatu bi halali, malaikat mula yakin bahawa rupanya bukannya manusia yang mati, malaikat juga akan mati. Jadi semua selain daripada semuanya akan mati, termasuklah malaikat. Satu ayat sebut wa nufikha fis-sur, di ketika mana ditiupkan sangkakala. Sangkakala yang pertama, sangkakala yang kedua, fasa'iqa man fis samawati wal ardh, maka mati habis penduduk langit dan juga penduduk bumi. Illa man yasha Allah, melainkan yang tak mati itu yang Allah kehendaki. Apabila malaikat yang meniupkan sangkakala yang kedua, semua akan mati. Penduduk bumi mati, penduduk langit mati, para malaikat mati. Malaikat yang tak mati hanyalah orang yang dikehendaki oleh Allah. Kata sebahagian ulama, yang tak mati itu adalah beberapa malaikat. Malaikat yang menanggung arash, malaikat yang Jibril, dan malakul maut, malaikat mati. Yang mati yang terakhir di kalangan makhluk ciptaan Allah adalah malakul maut. Tuan-tuan kenal tak malakul maut nama apa? Kalau tuan-tuan kenal mudah. Tuan-tuan tak kenal, kita panggil Israel. Dalam hadis dia tak sebut Israel, dia sebut apa? Malakul maut. Jadi yang mati yang terakhir adalah malakul maut. Disebut dalam satu hadis, malakul maut ini adalah makhluk yang terakhir dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia cabut dirinya sendiri nyawa. Ketika mana dia cabut nyawanya sendiri, ketika itu dia menjerit sekuat hati. Siapa-siapa yang masih hidup ketika itu, kata Nabi, mendengar jeritan malakul maut ketika cabut nyawanya sendiri, dia juga akan mati. Nak menandakan bahawa begitu kuat suara malakul maut mencabut nyawanya sendiri. Ketika itu, kata Nabi, malakul maut baru tahu bahawa nak pisahkan nyawanya jasad itu, tuan. Kata malakul maut, sakit itu semuanya. Kalau aku tahulah sakit terani, aku akan cabut nyawa orang yang beriman secara pelan-pelan. Tetapi malakul maut dia tak tahu. Kalau dia tahu sakit, dia tak cabut tuan, dia kesian ibu pada tuan. Tambah-tambah yang muda-muda lah, agak-agak bila jam-jam tadi. Tak tahu lah. Tapi tarikh mati dah ada. Ini masalah, tarikh mati dah ada. Jadi semua makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan akan mati, melainkan yang kekal adalah Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala mematikan semua, kata Nabi, yang mula-mula Allah ciptakan malaikat, dan malaikatlah yang terakhir dimatikan, dan malaikatlah yang akan malaikatlah makhluk yang pertama yang akan dibangkitkan. Tuan-tuan, apabila malaikat yang ciptakan nama apa? Israfil. Apa malaikat yang ciptakan itu dihidupkan bagi tujuan untuk meniupkan sangkakala yang seterusnya. Tuan-tuan, secara ringkasnya logiknya bunyi, secara ringkasnya tuan-tuan, semuanya akan mati. Selepas semuanya akan mati dan semuanya akan dibangkitkan. Ini yang saya katakan beriman kepada Yaumul Ba'ts. Semuanya akan dibangkitkan, dan kebangkitan kehidupan yang kedua ini sesekali tidak akan mati. Sama ada dia penghuni neraka pun dia tak mati, penghuni syurga pun dia tak mati. Penghuni neraka, innallah la'anal kafirina wa 'adda lahum sa'ira. Sesungguhnya Allah melaknat orang kafir, dan Allah sediakan bagi mereka neraka sa'ir, neraka yang menyala-nyala, khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalam neraka itu buat selama-lamanya. Begitu juga orang yang beriman.
Mereka juga tidak akan mati. Mereka kekal di syurga. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang yang beriman, tempat mereka adalah jannah, syurga firdaus. Dan khalidina fiha, mereka duduk dalam syurga firdaus itu, la yabghuna anha hiwala. Mereka sesekali tidak ingin untuk menukarkan tempat. Kalau kita masuk rumah baru, sampai satu tempoh kita nak ubah rumah, kita nak pindah rumah, kita nak memperelokkan rumah, bermakna itu bukan di syurga. Syurga yang pernah dimasukkan, la yabghuna anha hiwala. Penghuni syurga dia tidak akan rasa untuk berpindah lagi. Sebab itu tuan-tuan, saya nak ulang sekali lagi, semuanya akan mati, termasuk malaikat, termasuklah kematian. Tuan-tuan akan mati, tetapi tuan-tuan tak pernah tengok kematian. Kematian juga akan mati. Macam mana kematian akan mati? Kematian dimatikan dengan dia disembelih. Pada ketika mana penduduk syurga duduk dalam syurga, penduduk neraka duduk dalam neraka, ketika itu didatangkan satu kematian, kata Nabi. Yu'ta bil mauti kahayati kabishid. Didatangkan kematian, dijelmakan seperti seekor kambing. Fayunadi bihi munadin, maka ada penyeru memanggil, ya ahlal jannah, wahai penduduk syurga. Penduduk syurga pun jenguk kepala dan mereka melihat keseruan tersebut. Penyeru tersebut kata, hal ta'rifuna hadha, hampa kenal kan ni? Hampa kenal ke kambing ni siapa? Penduduk syurga kata, na'am, ya kami kenal. Hazal maut, itulah kematian. Panggil pula penduduk neraka pun jenguk kepala tengok. Ya ahlan nar, wahai penduduk neraka, apa kenal ke siapa dia di kambing ini? Mereka kata kami kenal. Itulah kematian. Ketika semua penduduk neraka, penduduk syurga tengok kematian dijelmakan seperti seekor kambing, pada ketika itulah fayusbahu, kematian tersebut disembelihkan. Apabila kematian tersebut disembelihkan, maka penyeru tadi menyebut, ya ahlal jannah khuludun fala mautun, wahai penduduk syurga, kamu dalam syurga, kamu kekal, kamu tak akan mati lah, sebab kematian telah pun disembelih. Begitu juga, ya ahlan nar khuludun fala mautun, wahai penduduk neraka, kamu juga kekal dalam neraka, kamu tidak akan mati. Apabila kematian dimatikan, disembelihkan, maka ketika itulah penduduk syurga dia akan bertambah gembira. Sebaliknya penduduk neraka dia bertambah duka cita dan sedih. Hadis ini adalah muttafaq alaih. Hadis yang diittifaq oleh sebahagian besar ulama hadis, bermakna hadis ini adalah hadis yang sahih. Tuan-tuan, Allah ciptakan kehidupan dan kematian bagi tujuan untuk menguji siapakah di antara kamu yang ahsanu amala, yang amalannya baik. Allah tak kata ahsanu amala, amalan yang banyak. Allah kata ahsanu amala, amalan yang baik. Walaupun sedikit, tetapi amalannya, kerjanya adalah kerja yang berkualiti. Itulah yang diambil kira oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amalan yang kekal istiqamah, amalan yang menepati kehendak syariat, amalan yang dilakukan dengan penuh ikhlas kepada Allah. Itulah ahsanu amalan, sebaik-baik amalan. Wa huwal azizul ghafur, dan dialah Allah lah yang maha perkasa siksa azabnya kepada orang yang tak beriman kepadanya. Al-Ghafur, maha pengampun segala dosa orang-orang yang meminta keampunan kepadanya. Kemudian tuan-tuan, yang seterusnya bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sambung pada pertemuan yang akan datang, iaitu ayat yang ketiga, allazi khalaqa sab'a samawati tibaqa
tanda kekuasaan Allah, iaitu Allah ciptakan langit secara berlapis-lapis. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Yang baik itu daripada Allah, salah dan silap kelemahan dari saya. Aku qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa du'a'in la yustajabu laha walhamdulillahi rabbil alamin.